Sebenarnya alam kubur lebih lama daripada alam dunia bagi kita lah, bagi kita hidup. Bagi kita hidup sana. Masuk dalam tu nak tunggu kiamat tu, Allahu Rabbi. Kalau kita dalam kalangan orang beriman yang bahagia, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Dan pada malam ini bukan jadual saya di sini. Jadual saya malam ini di tempat lain. Tapi majoriti masjid belum bermula. Cuti Aidiladha. Jadi ada yang belum mula lagi di Masjid Al-Badar, di antara masjid yang pertama mula malam ni. Hak semalam asal tak ada awak semalam. Ada masjid semalam mula dah. Oh, tak ada. Malam ni Al-Badar mula. Jadi kita pun kosong malam ni. Agak-agak nak tidur malam ni, panggil juga. Tak apa, main dulu. Sebab kita nak cuti pula lepas ni. Nak pergi jalan-jalan sikit. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sebagai mukadimah macam biasalah, jaga jarak. Jarak tu jaga. Pak Din nampak dekat tu Pak Din tu. Bukan 1 meter tu sejengkal Pak Din. Pak Long duduk belakang Pak Long. Pak Long belakang sikit. Macam tu. Tak pergi polis mari 1,000. Aku tak tahu. 1,000 Pak Long. Solat kita jaga jarak. Bila dengar kuliah tak jaga, tak boleh Dua-dua kena buat benda yang sama. Dia bukan corona ni masa kita solat dia mai. Masa tu kuliah dia lari dah. Jadi jaga jarak masa kita solat dan jaga jarak masa kita dengar kuliah. Itu untuk dalam masjid lah. Di luar masjid pun sama, jarak tu penting jaga. Tempat yang kita tak boleh nak jaga jarak, maka kena pakai mask. Sebab tu di pasar memang payah nak jaga. Kita jaga, orang lain tak jaga. Dia mereka. Itu tak ada upaya kita nak jaga jarak yang tu. Maka wajib pakai mask. Bermula 1 Ogos. Hari ni apa Ogos Pak Din? 3 tak layak nikah. 3 betul layak. Masih ingat kuat lagi layak. Baik tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dirahmati sekalian, di pasar wajib dah tak pakai 1,000. Kenderaan awam, bas, teksi, Grab dan sebagainya. Kira kenderaan awam wajib pakai. Di masjid tak wajib kok digalakkan pakai. Saya tak pernah tak pakai mask. Lepas tu ustaz duk ceramah, saya tak pakai lah. Ceramah ni lama tuan, baca kitab ni lama jadi lemah. Masa solat saya pakai, Pak Din tak pakai. Masa solat pakai kita tak jauh mana, bukan 1 meter, kurang 1 meter kita sebenarnya. Dua adjust. Dia bersih nanti bahaya pakai. Bila tak nak pakai kita buang. Bila pakai hak betul macam Pak Din tak apa betul, angkat sikit. Tutup hidung. Ramai. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Buat tu dulu.
Nak kena langkah mula semula ni pembugaran ni kau je. Nah, di sekolah pembugaran. Budak-budak masa kita dalam kelas, dia jaga, kita keluar kelas, dia pergi kumpul pok-pok dia. Anak hantu. Payah manusia jenis tu, Pak Din. Manusia payah kita nak bentuk, payah. Kita ada tak apa, okey lo kita keluar, dia masuk kumpul sembang bawa. Tuan-tuan, tidak muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, cara pakai betul lah. Tak betul cara duduk sini, tak betul ni duduk dahi. Tak ada orang letak situ. Biasa orang letak sini, tak betul lah. Tarik letak di sini, tarik letak sini, semua tu tak betul. Yang betul pakai begitu lah. Tutup hidung sampai mulut sampai dagu. Lepas tu nak makan, nak cakap, buang lah. Saya bila buang, saya letak atas meja dulu. Ambil benda, letak takut lari. Takut lari. Angin bawa, pergi kena atas muka orang. Tapi malam ni saya tak letak sini. Saya letak mana? Malam ni Pak Din cari. Kalau betul RM10. Saya letak mana? Saya punya mas. Tak betul. Teng-teng. Ni mula malam ni saya letak sini. Sebab tadi Dr. Nur Hisham pakai letak sini. Tak tengok dia Dr. Nur Hisham. Muka macam Nur Hisham dah muka. Pukul 5 tadi kan dia buat tadi apa dia bicara Dr. Nur Hisham tadi, dia pakai, dia buang letak sini. Malam ni aku ikut Dr. Nur Hisham. Kita nak ikutnya ikut marpi. Ikut orang betul lah. Kalau bab agama ikut orang agama, bab kesihatan ikut doktor. Betul. Betul adik. Jangan tengok saja, ikut yang baik, tinggal yang buruk. Ambil yang baik, tinggal yang buruk. Tapi bila datang masjid, yang tu tak boleh pakai. Ambil yang baik, tinggal yang buruk, tak boleh, jangan pakai. Ambil yang baik, tinggal yang buruk, dia ambil kasut baru, tinggal kasut dia buruk, jangan. Saya lepas PKP 2 kali kasutku hilang. Dua kali dah minat sungguh dengan kasut aku. Kasutku murah RM2.5. Ambil juga. Pegang sungguh, tinggal yang buruk, ambil yang baru. Yang tu tak boleh pakai. Jadi jaga tuan-tuan. Saya sentiasa pesan di mana pun. Saya pesan ustaz-ustaz lain pesan juga. Sebab manusia kena sentiasa diberi ingat. Kita tinggal dia larang. Bam, kena dah. Itu dia. Takut ada geng-geng nasi kandar sini, aku tak tahu. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, itu kita ada pesan takut jadi macam tu. Dia jadi macam tu, Allah jadi apa? PKPD. Pak Din, PKPD makna apa? Itu 10. Perintah kawalan pergerakan diperketat. Asal seorang manusia, kita tak nak sebut lah. Asal seorang manusia, 7,000 orang tanggung beban. 7,000 orang tanggung beban. Tak boleh keluar rumah 28 hari. Tu kata kita kena amanah. Saya pernah di kuarantin ni, saya sebut banyak kali. Saya tak pakai gelang pun. Yang pakai gelang tu anak saya. Saya tak pakai gelang pun, tapi di kuarantin di rumah. Saya nak keluar boleh buka rantau. Anak saya pergi hantar sendiri, bukan ambulans datang ambil. Orang tak tahu. Orang kawan pun tak tahu, aku tak pergi tahu pun. Pak Ya pun tak tahu pun. Tapi dia ada telefon tanya, bagi tahu juga. Kita tak pakai gelang, tak keluar 14 hari rumah. Ni dah pakai gelang pergi boleh makan di kedai. Boleh niaga dan sebagainya. Tidak amanah. Bila kita tidak amanah, maka tengok apa berlaku. Kesan bukan pada kita, kesan pada manusia seluruhnya yang tinggal di kawasan kita. Berapa banyak menyumpah, mesti nyumpah banyak. Tuan-tuan, sebab kita yang asal, yang mula puncanya menyebabkan mereka tak boleh buat kerja selama 28 hari. Jadi kita kena sentiasa ingatlah, jarak, jaga jarak, pakai mask. Satu lagi orang Bali sebut apa dia? Guna hand sanitizer. Itu biasa kalau pergi Bali, kena sebut kalimah tu baru dia faham. Sebut kalimah lain dia tak faham. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, itu mukadimah ada 5 minit. Kena pesan. Takut masjid depa kena kunci dah. Masjid depa Bali macam dulu, tak boleh solat Jumaat, tak boleh solat jemaah kecuali 3 orang saja. Baik tuan-tuan. Jadi ambil iktibar. Benar dah berlalu dah, kita tak boleh nak
nak ulang semula, cuma hak tak jadi lagi. Fa'tabiru ya ulil albab, ambil iktibar wahai orang-orang yang ada akal pemikiran. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kita sambung kitab. Kita sambung kitab Mastika Hadis, muka surat 235. Nah, 235. Fasal yang kedua daripada bab yang kelima. Daripada bab yang kelima, beriman kepada adanya hari akhirat. Bab yang fasal pertama kita dah baca keadaan seseorang ketika sampai ajal mautnya. Kita bincang bab mati, bab kubur, semua habis. Hadis-hadis berkaitan. Jadi malam ni sambung fasal yang kedua. Fasal yang kedua tajuk dia matinya tiap-tiap yang bernyawa apakala berakhir umur dunia. Kemudian semuanya dihidupkan semula. Itu tajuk fasal yang kedua. Mana fasal yang kedua ni tentang kiamat lah. Berlakunya kiamat, maka setiap yang bernyawa pasti akan matilah apabila kiamat ni. Selepas kiamat maka kita akan dibangkitkan semula. Inilah model cakap masjid. Cakap masjid dia macam ni, tuan-tuan. Dia lebih kepada akhirat, lebih kepada mati. Ini bicara masjid, bukan bicara kedai kopi. Nah. Jadi yang eloknya kalau kita di masjid banyak bicarakan urusan mati, urusan akhirat. Banyakkan cakap bab akhirat di masjid ni. Sebab itu dalam khutbah-khutbah Jumaat pun banyak perlu ditekankan bab akhirat. Dunia ni sikit-sikit berkaitan sudah untuk dunia, untuk khutbah Jumaat. Dia banyak fokus inti pati khutbah Jumaat ialah sebut urusan akhirat. Sebab masjid lebih-lebih lagi hari Jumaat, hari akan berlakunya kiamat, maka fokus kepada akhirat. Masjid pun sama, kalau lebih 80% pembicaraan dalam masjid akhirat, 20% sahaja dunia. Kalau kita pergi kedai kopi, memang bicara dunia. Pak Ding kedai kopi cakap akhirat kan dunia. Cuba jawab dengan ikhlasnya. Tak apa Pak Ding, kita bagi ruang pada Haji Gani. Haji dekat urusan dunia ke akhirat? Haji tak ada kerja lain. Duduk dengan dia, bini menikah dua muka dua. Dunia, Haji. Urusan dunia. Jadi duduk masjid, cakap bab masjid, urusan akhirat. Duduk di kedai-kedai kopi, biasanya 80% urusan dunia, 20% akhirat. Tapi kalau hak paling elok sekali, duduk masjid, cakap akhirat, kedai kopi pun bercakap akhirat, itulah yang paling afdal. Tapi kalau kita boleh jaga di masjid cakap bab akhirat, di kedai kopi cakap bab dunia pun okey dah. Yang KO tu okey, yang KO masjid bab dunia, kedai kopi dunia. Jeng kreng kreng kreng. Okey dah, Pak Din. Okey. Baik, tuan-tuan. Tajuk dia mati Allah. Ni aku malah pergi masjid tak ada kerja lain. Mati. Akhirat. Syurga, neraka, pahala. Tak ada hal lain ke? Tak ada. Itulah masjid. Sebab inilah tempatnya kalau kita nak urusan dunia juga, banyak tempat lain. Kita nak cakap bab dunia. Okey. Matinya tiap-tiap yang bernyawa apabila berakhir umur dunia, kemudian semuanya dihidupkan semula. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala sebagaimana manusia berada di dunia ini hanya untuk suatu masa yang tertentu, kemudian berpindahlah ia ke satu alam yang kekal abadi. Jadi kita dah maklum, kita ada 4 jenis alam. Yang pertama alam roh. Belum kita diperanakkan, kita dah ada di alam roh. Kemudian kita dikandung oleh ibu kita dalam rahim dia. Sebab itu adik-beradik yang seibu, walaupun dia tidak sebapa, mak dia menikah banyak. Nikah pertama dapat anak, bini suami mati. Nikah bini suami yang kedua pula cerai pula. Nikah yang ketiga pula mati pula. Dia tetap hidup tapi suami ni ada cerai, ada mati, ada cerai, ada mati. Tapi anak-anak satu perut mak, mereka duduk dalam satu rahim, walaupun bapa lain-lain tapi dia satu rahim ibu, maka dia kena jaga silaturrahim nama dia. Hubungan rahim.
hubungan adik-beradik, sebab mereka hidup dalam satu rahim mak dia. Kalau kita yang mak lain, pak ni saya nak sebut dengan kita salah sebut. Kita mak lain, pak lain, itu bukan silaturahim, itu hubungan persaudaraan Islam, ikhwatul islamiyah nama dia. Persaudaraan Islam. Sebab tu guna kalimah biar betul lah. Jadi kita akan buat kenduri sikit untuk menghubungkan hubungan silaturahim. Kok mana? Kita dalam taman ni satu mak lah, ada. Satu mak. Dalam taman ni satu mak. Kok mana angguk itu? Salah tu. Mak lain, pak lain. Bila mak lain, pak lain. Bukan silaturahim, rahim. Kok mana? Bukan satu perut. Bukan tu rahim. Hubungan agama, saudara Islam, sesama Islam, betul buat ayat. Nah, ingat SU kan dari. Aku tak faham. Dia SU kan dari, aku tak tahu. Baik, tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dirahmati ya. Silaturahim lain, ikhwah Islamiah lain. Nah, itu bagi faham boleh. Baik, alam ruh satu. Betul alam rahim, mak kita. Betul kita keluar ke dunia, alam dunia nama dia. Kita akan masuk ke alam sementara, border antara dunia dan akhirat, nama dia barzakh. Kubur tu kita dah bincang dah. Lepas tu kita akan masuk ke satu alam yang akhir sekali. Di antara nama dia alam akhirat. Nama pun akhirat akhir. Lepas tu tak ada dah alam akhirat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, 4 alam ni, alam arwah, alam roh sementara, tidak kekal. Alam rahim sementara 9 bulan 10 hari. Lebih induce. Mana alam rahim. Yang ketiga dunia 60-70 jalan. Tu sia tua 20-15 pun jalan banyak lah. Nah, paling tua pun 60-70, 80-90 tu tak ramai dah. 100 lagi tak ramai. Ada tempoh dia. Tidak kekal. Alam barzakh pun tidak kekal, dia ada tempoh dia sampai kiamat habis alam barzakh. Alam yang kekal ialah alam akhirat. Hak akhir sekali. Itulah alam yang kekal abadi, semua kita akan menuju ke sana. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Maka alam dunia ini dengan segala langit dan buminya pun akan habis tempohnya pada suatu masa yang tertentu dan ditukar menjadi satu alam yang tidak berkesudahan. Segala yang ada padanya kekal abadi, sama ada nikmat kesukaan orang mukmin maupun azab kedukaan orang kafir. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita akan pergi ke alam kekal dua. Dia tidak ada lebih daripada dua. Sama ada kita masuk syurga, bahagialah selama-lamanya, ataupun sama ada masuk neraka, celakalah selama-lamanya. Orang beriman masuk syurga, bahagia selama-lamanya. Orang kafir masuk neraka, sengsara selama-lamanya, kekal abadi, khalidina fiha abadan. Cuma ada satu manusia lagi, dia masuk sementara, masuk neraka tapi sementara. Orang yang Islam beriman tapi dia fasik, melakukan dosa besar dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dia kena masuk neraka Jahannam. Berapa lama? Sehingga tempoh yang tertentu sementara. Selepas daripada itu dia akan keluar semula, masuk ke syurga. Lepas tu kekal abadi dalam syurga selama-lamanya. Cuma beza dia dengan ahli syurga hak asal masuk tu, beza dia tu ada tanda mantan ahli neraka. Kat mana Pak Din? Mantan tu. Dia cok kat mana? Ni ya. Cok sini, hak masuk neraka, mati masuk neraka orang Islam ni. Kemudian dia masuk syurga balik, dia ada tanda sini. Pak Din nak bagi ada tanda ke tak? Oh, jangan bagi ada tanda. Mati kalau boleh kita nak ke syurga tu ya. Kita tak mau pergi transit masuk neraka. Walaupun 1 second kita tak sanggup. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, hakikat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang bermaksud kehidupan dunia ini hanya kesukaan dan kesenangan sementara.
dan alam akhirat sahajalah tempat kediaman yang kekal abadi. Surah Ghafir ayat 39. Ya qaumi innama hazihil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Itu ayat dalam bahasa Arab yang saya tolong bawa sebab dia tak bagi bahasa Arab. Saya sebut di kali pertama mukadimah kelemahan kitab Mastika Hadis. Ayat Quran dia tak bawa sebab dia tajuk pun Mastika Hadis, maka dia bagi hadis saja hak dia tulis, ayat Quran dia tak tulis, dia tulis maksud saja. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dunia sementara, akhirat selamanya. Bila sebut dunia, mata ini sementara, semuanya akan jadi sementara. Hidup sementara. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 jalan. Hidup sebab dunia hidup sementara. Akhirat kita akan hidup balik. Lepas mati ni kita bangun, bila kita pergi sama ada syurga atau neraka tu wal a'udzu billahi min zalik. Dia tak akan mati dah. Dia bukan sementara, dia kekal. Sama ada kekal dalam syurga atau kekal dalam neraka. Ada jenis itu. Atas dunia hidup sementara, hidup di akhirat selamanya. Ada jenis itu. Baik. Mati sementara, hidup sementara. Mati sementara tu ada sementara mati. Duduk dalam kubur sah. Tapi lama sikit pada dunia lah kubur ni. Nabi Adam, kira zaman Nabi Adam hak mati. Anak Nabi Adam yang pertama Habil hak mati tu lah tak kiamat dia kau apa lama. Ada. Lama apa ni? Sebenarnya alam kubur lebih lama daripada alam dunia bagi kita lah, bagi kita hidup. Sebab kita hidup sana. Masuk dalam tu nak tunggu kiamat tu Allahu Rabbi. Kalau kita dalam kalangan orang beriman yang bahagia tak ada masalah. Duk dapat makan hari-hari dah dalam kubur. Kalau hak celaka, bayangkan nak sampai kiamat berapa lama? Allahu Rabbi, Allah saja tahu. Maka mati juga sementara. Mati hak dunia. Mati satu dunia, mati dunia. Mati akhirat tak ada. Hidup lepas mati, tidak ada mati dah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, sihat sementara. Tu balik 40, kalau kita boleh 40 tu sihat, okey ya. Pak dia mula dapat go out umur apa? Go out umur apa? Pak dia tak ada go out, tak apa. Cik mana? Tak ada go. Oi, Pak dia hebat Pak dia. Kalau 40 tu kira tak ada apa lagi okey ya. Jantung okey, apa dia paru-paru okey, tak isap okok okey juga. Darah okey 120 85. Gula pun 5 ke bawah. Okey 40 okey je, okey. Sihat. Tapi kan sampai masa dia kena juga penyakit. Tak banyak pun satu ada penyakit apa dia? Penyakit tua. Tua tu penyakit ya tu. Bermakna sihat sementara ya. Paling lama 40 tahun, masuk 40 dia mula penyakit. 60 3 serangkai, 70 jalan perangkai-rangkai. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, hidup sementara, sihat sementara juga sebab dunia. Sakit pun sementara. Ada orang sakit seminit bom accident, mati tu. Seminit sakit. Sikit. Ada sakit sampai sebulan baru mati. Ada sampai 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun ada. Saya pernah di satu masjid dulu, masa saya pergi kuliah, mereka penuh rumah tapi masjid. Mereka ada kematian, mereka buat tahlil mana tu. Kami duduk kuliah masjid, tak kisah kuliah, mereka buat tahlil. Mereka buat tahlil sebelah masjid, solat pun di situ. Ni aku tak suka. Mai solat di masjid. Lepas solat pergi tahlil. Dah solat situ ada tok imam dia. Di masjid ada tok imam, di rumah dia ada tok imam. Ini style di tempat tu lah. Saya nak sebut nama tempat tu, tuan-tuan. Semidang muslimat yang dirahmati, cuma nak bagi tahu AJK Masjid bagi tahu saya ustaz hak meninggal tu sakit dia 20 tahun. Sakit apa? Koma. Seorang anggota polis koma di tempat tidur 20 tahun. Lama sakit baru dia mati. Walaupun lama 20 tahun tapi sementara, dia tidak kekal.
Nasihat sementara, sakit sementara, muda lagi sementara. Betul tak? 15 muda, 20 muda, 25 muda, 35 muda, 40 tua. Sementara. Mana? Muda sementara, tua pun sementara. Tak lama jalan. Ini dunia jenis sementara. Tuan-tuan, saya dah macam yang kaya sementara, miskin sementara. Ada miskin selama-lama, ada sementara atas dunia mati jalan. Nah, di dunia dia darul qarar ini, mata' ini, dia jenis semua hak ada atas dunia sementara. Kesedapan sementara, keseronokan sementara, makan sedap sementara ke kekal sementara. Masa muda, sebab tu masa muda ni makanlah, dahan sakit nanti, dahan tua sakit nanti, makan tak sedap. Yang masin jadi tawak, yang manis pun jadi pahit. Makanlah, tak siap makan. Sebab dia ada dunia semua dia mata' tu, mata'un semua akan jadi sementara. Nah, baik tuan-tuan, nikah sementara. Poligami sementara, haji. Haji angkat kepala haji. Yang kekal sana. Sebab tu kita hari Jumaat, hari perhimpunan besar, hari Jumaat kita solat Jumaat, Aidil Fitri kita solat sunat Aidil Fitri, Aidil Adha kita solat sunat Aidil Adha, jenis perhimpunan ramai. Maka sunat kita baca surah selepas Fatihah. Rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, yang kedua Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Tengok ayat dalam surah Sabihis, dia kata apa? Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Surah Al-Azim, surah Al-A'la, bukan Sabihis, kita sebut Sabihis, nama surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka, telah berjayalah orang-orang yang menyucikan akidahnya daripada syirik. Wa zakara isma rabbih fasalla, dan dia sentiasa menyebut nama Tuhan dan dia melakukan solat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan banyak dalam kalangan manusia ini tak buat yang tu, dia terkesan dengan kehidupan dunia, hak sementara. Suka kerja dunia daripada kerja akhirat. Dia tak nampak akhirat, dia kerja dunia sementara aja. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Khairun lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Semua di akhirat dia lebih baik, lebih kekal, dia bukan jenis sementara. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, makan tu sedap dia tu, kekal, tidak akan hilang. Kita makan sedap sampai mana? Sampai sini. Dia nak cerita dunia akhirat, Allah sebut khairun wa abqa. Kita makan atas dunia sedap sampai sini, lepas ni sedap dia. Pada pernah makan tak? Sampai sini kan? Lepas tu kita rasa telah masuk tu rasa sedap. Tak ada. Sedap akhirat dia sampai bila-bila. Lepas tu esok makan pula, lepas makan pula, lepas makan pula. Ya, dia tidak ada kenyang. Dunia sedap, tengok tu dia makan kena satu pinggan, pak deng lah boleh berapa pinggan lah. Jangan sebut tiga hantu raya ni, kalau hantu raya. Satu pinggan tak lepas dah. Tengok lauk sedap tapi makan tak lepas dah. Dia setakat tu lah. Ni beza. Nah, akhirat makan tu sedap tu kekal. Lepas tu tidak kenyang pula. Lepas tu tak kenyang, makan pula. Sedap. Sampai bila-bila. Umur tak tahu tu. Umur 33 macam aku ni. 33, 10 tahun lagi 44. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam tu kehidupan dia. Makan kekal, minum pun kekal. Lepas tu makan balik tu seronok, bukan lapar pun. Dalam syurga tak pernah lapar. Dunia lapar, syurga pernah lapar, tapi makan tak kenyang, seronok, sedap, beza. Nah, bidadari kan tu. Umurnya 18 tahun, 17 tahun, sweet 17. Dulu, kini, selamanya. Yesterday, now and forever. Padahal
Pilih yang mana Pak Din? Dunia ke akhirat? Akhirat. Alhamdulillah. Betul dah Pak Din tu. Nah, dia duduk situ lah. Dulu gini selamanya. Duduk situ lah. Tiang masjid itulah jadi saksi Pak Din datang situ. Baik haji kan ni tiang tu, dia tak kira lah tiang tu. Cuma maki dia berubah sikit, patut duduk situ mana. Dia lupa duduk situ. Bila berlaku perubahan, ada tanda tak pilot tu. Baik tuan-tuan, tapi dah muslimat yang di melawak kena. Jangan ambil kira. Okey, lambat habis malam ni, lambat habis. Okey nah, itu ayat Quran saya nak sebut yang tu. Mana dunia ni dia sementara dan akhirat yang akan kekal. Tiga ayat ni sama cerita dia. Cerita dia dunia sementara, akhirat adalah kekal abadi. Habis itulah kita nak sebut semua nah. Okey. Dengan berakhirnya umur dunia ini, bila kita dah kiamatlah, timbullah saat permulaan kiamat yang tidak diketahui masanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tak tahu nah, tiba-tiba kita boleh tahu bila berlaku kiamat hebat kita ni. Cuma kita tahu bulan semula, cuma kita tahu dia akan berlaku pada hari Jumaat. Hari Jumaat minggu ke berapa, bulan apa, tahun ke berapa, wallahu a'lam. Nah, innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sahaja ilmu tentang bila berlakunya kiamat. Kita tak payah duk teka. Kerja kita buat amal, bukan teka kiamat tu bila. Tetapi tanda-tanda hampirnya kedatangan saat itu ada diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kiamat ada besar, ada kecilnya. Nabi terang dalam hadis-hadis dia. Cuma ulama-ulama buat klasifikasi. Hadis ni tanda alamat kiamat kecil. Ayat ni tanda kiamat besar. Macam itulah. Nah, ulama yang pisahkan. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Dalam beberapa hadis yang sebahagian daripadanya telah pun disebutkan pada huraian hadis yang ke-13. Kena rujuk balik hadis 13 dalam bab mukaddimah dulu ni. Hadis Jibril nama dia. Yang Jibril pergi jumpa Nabi, tanya iman apa dia, Nabi jawab Islam apa dia, Nabi jawab apa dia, ihsan apa dia, Nabi jawab. Penutup dia kata apa dia, akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammadu akhbirni anis sa'ati. Wahai Muhammad, kau ceritakan padaku bila kiamat. Nabi kata wamal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nabi kata, nak kita Nabi tak tahu. Kiamat tu bila Nabi tak tahu. Jibril kata okey, kalau kamu tak tahu, akhbirni an amaratiha. Ceritakan padaku tanda-tanda kiamat. Nabi pun sebutlah antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata wi'a apa dia lupa itu. Nah, wi'a asya yatatawaluna fil bunya. Nabi sebut dua tanda dalam hadis itu, hadis 13. Rujuk balik hadis 13. Nabi sebut dua tanda kiamat. Yang pertama, seorang ibu akan melahirkan hamba. Ibu akan melahirkan tuan. Mana bila anak dia besar, anaknya menjadi tuan, ibu menjadi hamba. Kalau zaman Nabi ni, hamba-hamba sahaya lah, yang dibeli oleh toki-toki kaya-kaya ni, beli hamba. Hamba tu boleh jadi bini dia. Hamba tu halal macam bini, boleh setubuh, boleh bersama. Bila dapat anak, anak tu lahir. Bila anak tu lelaki membesar, tuan tu mati, anak tu ganti tempat tuan jadi tuan, mak dia tetap hamba. Tu alamat kiamat ada dah zaman Nabi. Alamat kecil ni. Nah, zaman kita dia bukan jenis hamba tu, jenis hamba lain. Banyaklah ini. Nah, anak-anak meletakkan anak mereka, ini cucu kepada mak dia supaya mak dia jaga, dia pergi kerja. Maka mak dia menjadi hamba kepada anak, jaga anak dia. Dulu masa anak dia kecil, dia jaga anak dia tu. Bila anak dia besar, anak tu pula nikah, dapat anak dia tu suruh mak dia jaga, mak dia jadi hamba dia. Dia bukan bagi duit tu. Orang gaji bagi duit, tu dia. Dia dapat duit. Mak dia jaga itu. Ada duit dia bagi, tak ada dia buat dek itu. Tu lah. Pak dia kena dah, aku tak kena. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, mana itu maksud dia. Anak-anak sudah menjadi tuan, ibu bapa menjadi hamba. Sampai nak datang masjid tak boleh. Kenapa tak datang masjid?
Anak ustaz, anak jual burger. Dia jual burger waktu malam lah, maghrib sampai pukul 11, pukul 12. Lepas tu anak dia letak rumah saya. Saya nak pergi masjid macam mana? Saya nak bawa anak kecil, ustaz marah. Lari depan ustaz, pening ustaz. Dia nak bawa mari umur 2 tahun, 3 tahun tu lari musim depan kita. Cengkereng aku tak boleh, aku marah. Jenis ni tahu cerita dia. Orang lain tak tahu. Nah, tuan-tuan ni dah terima yang saya tegur tu tak boleh bawa lah budak. Kita nak mengaji, duk main lompat kompang macam mana? Lepas tu tak main terus. Itulah orang tua tegur, marah terus, menyebar. Tahu menyebar? Sini tahu menyebar? Tahu no, mengajuk, balik menyebar. Mengajuk, tegur kan kasar. Tegur lain kali jangan bawa nah. Budak-budak kita nak buat kuliah duk, kalau boleh jaga okey, ni duk lompat lari macam mana ustaz nak mengajar, nak termuntah ni pening. Nanti masa solat naik atas kepala tu imam sujud tak bangun-bangun, kita ingat dia mati. Tak boleh bawa. Lepas tu dia tak mai dah, hanya jaga ni. Tak mai. Payah. Apa anak lah. Dah lah ayah dulu masa muda tak sempat nak ngaji, duk cari duit nak sara kamu ni untuk pergi sekolah universiti dan sebagainya. Bila ayah dah tua nak pergi masjid, hampir letak anak rumah dia. Sebab apa? Hampir letak rumah mengasuh lah. Siapa-siapa sanggup mengasuh, dia letak bayar duit lah. Ayah mak ni nak ngaji dah. Allahu Rabbi. Jangan menyusahkan ibu bapa dah tua. Patut kita anak ni pergi pujuk mak pak kita. Mak, ayah, umur dah lanjut lah 60 lebih, 70, pergi duduk pondok boleh tak? Saya nak hantar pergi pondok. Saya bukan nak buang, bukan nak hantar pergi rumah kebajikan tak. Nak hantar pergi pondok, ayah boleh, mak boleh ngaji. Lepas subuh ada kuliah, lepas duha ada kuliah, lepas maghrib kuliah tu dia pagi sampai ke malam, sampai tidur. Duduk pondok ni kuliah tak berhenti. Pergi duduk sana lama, saya akan tanggung semua. Duit bulanan pondok saya bayar, rumah saya beli, saya sewa kan. Patut macam tu kita anak-anak ni membebankan pula ibu bapa jaga anak-anak kita daripada muda sampai ke tua, mak kita sampai mati tak sempat pergi masjid surau untuk mengaji. Kesian ke dia. Baik tuan-tuan, itu maksud tanda kiamat. Ibu bapa jadi hamba kepada anak-anak. Yang kedua Nabi tahu antara al-hufata al-urata al-alata wi'al lupa dah tadi. Tak apalah tuan-tuan. Kamu akan melihat seorang manusia kan banyaklah, bukan seorang manusia jenis yang tak pakai kasut, nah, yang miskin bapa kedana, yang belah kambing wi'a asya yang belah kambing, ya tatawaluna fil bunyan. Mereka membina rumah-rumah yang tinggi-tinggi, mana rumah mewah. Orang miskin asal tak pakai kasut tu, belah kambing yang miskin tuan-tuan. Tiba-tiba dia boleh buat rumah banglo 3 tingkat setengah Pak Din. Terkejut Pak Din, terkejut. Biar awak kan terkejut baru. Aku tak pasti. Sebab apa dapat duit secara tiba-tiba? Secara tiba-tiba. Mungkin duit harta pusaka, mungkin duit kena judi awak. Nah, tapi dia dikaya dengan serta-merta. Tuan-tuan, dulu miskin, tiba-tiba jadi lebuh raya. Cerita betul ni. Dulu kawasan tu bukit, tiba-tiba jadi lebuh raya. Kena tanah dia 1.5 juta. Dulu kasut tak pakai Pak Din. Naik gerek tu, gerek apa dia? Gerek Sarawak, gerek tu Kekasih. Hati-hati ya. Bahasa tidak sama. Kedah gerek basikal, Sarawak kucing, gerek Kekasih. Tiba-tiba kena lebuh raya tu 1.5 juta. Orang panggil apa? Jutawan. Ya tatawaluna fil bunyan. Dalam kiamat banyak berlaku lah. Nah, baik, hak tu hal lepas dah. Hadis 13. Ada masa Pak ya? Tak ya anggut rumah. Tak apa. Sampai pukul 9 kita berhenti. Nah, kita sambung ni masuk core business kita. Hadis 77. Tak apa, kita sambung Sabtu minggu 3. An Huzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid-dunya luka abna luka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi wal Imam Ahmad.
Baik, maksud hadis 77 daripada Huzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, bukan sabda Huzaifah, sabda Nabi, ya, tidak akan berlaku saat kiamat sehingga orang yang tidak tentu saka bakarnya, yang buruk akhlaknya, dan yang bodoh bebal menjadi sebahagia manusia dengan kesenangan dunia. Baik, di antara alamat kiamat adalah hadis ni pula, hadis yang ke-77. Tadi sebut hadis 13 dalam mukadimah. Ni hadis 77, hadis Huzaifah Al-Yaman. Dia kata Nabi bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah manusia yang paling bahagia ataupun sebahagia-bahagia manusia atas dunia ni, hadis sebut Luka bin Luka. Hadis sebut Luka bin Luka. Siapa dia Luka bin Luka ni? Bap dengan anak sama nama oi. Pelik ono. Luka bin Luka. Jarang kita jumpa. Muhammad bin Muhammad. Tuan pernah jumpa? Tuan. Pernah jumpa Muhammad bin Muhammad? Pernah jumpa? Tak pernah. Tak pernah. Pak Din? Tak pernah. Haji kan ni? Tu dia tidur ngantuk aku. Tak boleh datang masjid boleh pahala sudah. Kita sebut dah dulu kan, kita baca kitab Imam Ghazali. Nah. Kita sebut Imam Ghazali, nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Lupa lah. Dia ni makan cakot tiaw ke makan apa? Tak apa, belawak je dengan bawah haji. Haji tak bawah haji, tok mo dia main yang takut. Cakot tiaw udang, otak udang ni. Blender kepala udang, aku tahu cakot tiaw aku tukang masak. Nah, kepala udang bak kuah. Oh, tak. Terlupa habis kepala udang, otak udang sendiri. Baik, Muhammad bin Muhammad, dia nama Muhammad, pak dia Muhammad, tuan dia Muhammad. Hebat, minat sungguh dengan nama Nabi Muhammad. Ada. Nah, Luka bin Luka. Jadi, ya ni kalau kita baca hadis sendiri, kita cari Luka bin Luka ni siapa? Bukan nama orang. Ni kebiasaan yang orang Arab guna. Nah, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kita barwa, faham? Lu faham sebut barwa? Kalau dia sebut Arab faham barwa apa? Tahu, barwa. Kita pergi Mekah tu. Barwa. Dia marah, senyum. Dia tak tahu barwa mana. Barwa bagi kita memang ni ya. Orang jahat lah barwa ni. Arab sebut Luka bin Luka ni barwa gitu. Nah, dia faham bahasa dia, kita faham bahasa kita. Tapi kita tak faham bahasa dia dan dia pun tak faham bahasa kita. Maka ulama kaji Luka bin Luka tu Arab menggunakan untuk yang pertama manusia tidak jelas keturunan dia. Dia ni anak halal ke anak haram tak tahu. Mana manusia tak elok lah, manusia tak elok. Sebab tu kita digalakkan nikah dalam Islam. Nah, dia suruh menikah wala taqrabuz zina. Jangan menghampiri zina, sebab bila berlaku zina, nasab zina tak elok. Saya duk tengok banyak lah. Ada orang bela anak zina. Anak tu tak salah. Nah, dah orang zina, dia nak buang anak, dia ambil belah. Perangai Allahu Rabbi. Tak usah kata apa. Nah, perangai. Sebab bakar dia tak elok. Bakar dia tak elok. Saudara kata apa? Dia jadi puas, dia jadi jahat. Allahu Rabbi, Allah yang tahu. Banyak kita duk perhati tengok. Sebab tu nasab cukup kena jaga. Islam dia sangat-sangat memperhati nasab. Dia suruh kita menikah, jangan sekali-kali menghampiri zina. Berzina lagi tak boleh. Hampir zina, sekurang-kurang khalwat berdua-dua tu hampir zina orang tu. Nah, diharamkan dalam agama. Takut melahirkan anak-anak yang tak tahu punca nasab dia siapa. Sampai peringkat perempuan pelacur ni duk zina dengan mengata lelaki tak tahu kalau dia mengandung tu tak tahu anak siapa. 10 lelaki tiba-tiba dia mengandung anak siapa Pak Din?
Zaman Nabi lagi tak tahu, zaman kita boleh cek DNA. Zaman Nabi tak ada apa. Jadi jenis ni luka bin luka, yang pertama yang manusia yang tidak tahu punca nasab. Orang jahat lah maksud dia. Kalau dia tak jahat pun mak bok dah jahat. Mesti jahat dah. Zina satu kejahatan, satu kemungkaran. Ataupun yang buruk akhlak, jenis buruk akhlak Arab panggil luka bin luka. Kalau Ustaz panggil apa? Loklak. Lebih kurang. Luka bin luka, loklak. Bali panggil apa? Bali. Bali panggil apa? Aku pun tak tahu. Loklak ni bahasa sini, Bali tak panggil loklak. Baik, tuan-tuan peribadi muslimat yang dirahmati itu, maksud luka bin luka, ataupun dan yang bodoh bebal. Dahlah bodoh bebal pula. Tak terima ajaran, tuan-tuan. Itulah luka bin luka. Syekh kita Abdullah Basmih ini tolong mentafsirkan kalimah luka bin luka. Dia tak sebut pun luka bin luka, dia tafsir pada tidak tentu saka bakanya, yang buruk akhlaknya dan yang bodoh bebal, menjadi sebahagia-bahagia manusia dengan kesenangan dunia. Maksudnya kita di akhir zaman kita akan dipimpin oleh manusia macam ni. Kita akan dipimpin oleh manusia jenis luka bin luka. Lepas tu Nabi sebut hadis lain, hadis Amr bin As. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu anil ibad ataupun anil nas. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menarik ilmu itu daripada dada manusia. Tidak. Seorang alim tiba-tiba jadi bodoh, tidak akan berlaku itu. Dia akan alim sampai matilah. Bila dah mati jahil balik. Tak tahu apa lah mati ni. Biasa gitu orang alim, dia tidak akan jadi tiba-tiba masa sampai umur 60 alim, 61 bodoh. Tak akan berlaku gitu. Allah takkan tarik ilmu daripada dada orang alim. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah menarik ilmu itu daripada dengan cara mematikan ulama. Bila ulama mati, ilmu hilang. Ulama mati, ilmu hilang. Sehinggalah hatta iza lam yabqa aliman. Sehingga bila tak ada langsung dah orang alim ni, seorang pun tak ada, habis mati dah. Ittakhazan nasu ru'usan juhal. Habis tu manusia akan mengambil manusia jahil menjadi pemimpin mereka. Fasu'ilu an asya', maka bila ditanya tentang sesuatu bab agama, maka dia akan jawab ikut suka hati dia. Fadallu, dia menjadi sesat. Wa adallu, dia menyesatkan orang lain. Kita akan hidup di akhir zaman di bawah kepimpinan orang-orang jahil agama. Orang-orang yang akhlak yang tidak elok, tuan-tuan, memimpin kita. Wal a'udzubillah min zalik. Tapi tak boleh lagi hadis Nabi. Hadis Nabi kan berlakunya. Cuma kita stay, kita jadi macam ikan. Duduk di mana pun kan tu. Ikan yang duduk dalam laut. Dia stay dengan tawar dia. Tubuh dia tidak akan jadi masin. Kalau kita tangkap bawa naik ke darat, kita nak masak kena letak garam pada dia. Pak dia masak, beli ikan temenung letak garam. Tak letak, hebat. Ayat laut tu masih Pak dia pernah minum tak? Bodoh ni laut. Kita hidup benar-benar masuk, masing tiba-tiba ikan hak duduk dalam tu tak pernah masing. Jadi macam itulah. Kita hidup di zaman mana pun, jadi kita adalah kita. Kita adalah kita, mana kita kena tetap dengan iman kita, tetap dengan akhlak kita, walaupun kita hidup dalam golongan manusia yang jahil, yang tidak ada akhlak, tapi kita tetap akhlak kita jaga, tak terikut dengan akhlak mereka sampai hari kiamat. Jaga. Orang beriman kena jaga akhlak dia. Walaupun hidup di zaman mana sekalipun. Baik. Tuan-tuan, peribadi muslimat yang dirahmati sekalian. Itu hadis yang ke-77. Kita sambung satu hari last. 79 kita kira minggu ketiga. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu illa 'ala syirarin nas. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tidak berlaku saat kiamat melainkan semasa tidak ada di dunia ini selain daripada orang-orang jahat
yang tidak mengenal baik dan buruk. Mana kiamat Nabi sebut, dia tidak akan berlaku waktu orang-orang beriman masih hidup. Tak akan berlakunya. Jadi kita yang beriman jangan takut, kita tak akan melihat kiamat. Nah, ni hadis Nabi ni, contoh hadis sahih. Orang beriman, orang Islam tidak akan melihat kiamat. Kita cuma akan berlaku kiamat bila kita mati. Itulah kiamat itu. Nabi sebut, iza mata ibnu Adam qamat qiyamatuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila mati seorang anak Adam, maka tertegaklah, berlakulah kiamat bagi dirinya. Itu ya kiamat itu. Mati je. Tapi kiamat hak sebenar-benar akan berlaku nanti. Orang beriman yang Islam tidak akan dapat melihat. Sebab apa? Sebab waktu itu kiamat berlaku hanya untuk orang-orang jahat saja. Kisah ni panjanglah tuan-tuan. Bila turun Dajjal, hadis 79 bab Imam Mahdi, kita akan baca bab Dajjal kemudian. Nah, bila Dajjal dah turun, Imam Mahdi dan Nabi Isa dah turun, Nabi Isa memerangi Dajjal dan sebagainya. Habislah, mati Dajjal ni. Summa yamkusun nasu sab'a sinin, Nabi sebut. Kemudian manusia, lepas dia dah terbunuh Dajjal ni, manusia akan hidup dalam tempoh 7 tahun itu. Laisa bainasnaini adawatun. Hidup ni aman, seaman-amannya. Nah, hidup yang paling aman selepas kematian Dajjal. Sehingga Nabi sebut, tidak ada dua orang manusia akan bergaduh. Walaupun benda kecil, tak akan bergaduhnya. Tu amannya manusia selama 7 tahun. Selepas daripada itu, summa yursilullahu rihan baridatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan angin yang sangat sejuk. Angin ini wangi seperti kasturi. Nah, angin sejuk ni yang akan Allah utus ni, dia wangi seperti kasturi. Dia akan cari orang yang beriman walaupun sebesar biji sawi. Iman dia tu ada. Angin sejuk ini yang sewangi kasturi ini akan cari manusia beriman walaupun iman dia sebesar biji sawi. Sikit sangat iman tu. Dan dia akan masuk dalam lubang hidung. Dia akan seduh. Dan dia akan mati. Angin tu angin racun. Tapi dia cuma cari orang beriman walaupun sebesar biji sawi. Walaupun kita berada di lereng-lereng gunung, dalam gua-gua, Nabi sebut, angin tu pasti masuk kalau kita ada iman walaupun sebesar biji sawi. Makna mati habis orang beriman walaupun iman dia sebesar biji sawi. Habis yang tu, manusia yang hidup ialah syirarin nas. Kafir je. Kafir jahat. Hak beriman mati habis dah. Masa itulah berlakunya kiamat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang bermakna kita orang Islam yang beriman, sebesar manapun iman kita, kita tak akan lihat kiamat. Kita cuma melalui kiamat mati kita sahaja. Jangan takut. Sebab kiamat ni memang takut. Perempuan mengandung tengok kiamat, beranak terus. Tak payah pergi hospital bahaya pun lebur habis. Beranak. Hak mengandung beranak, hak gugur pun gugur, hak mengandung hak tak sampai tahap gugur, hak sampai tahap dah beranak, hak tengah menyusul lepas anak. Takutnya Allah menggambarkan kiamat takutnya tu. Nah, sebab tu bukan senang. Bukan senang nak beranak ni, kena sampai masa dia. Sampai masa. Tapi kalau takut dia boleh beranak, la tu juga. Sebab tu orang tua-tua tak bagi kita suami ni buat terkejut bini. Ada. Bini nak masuk bilik, nusuk balik bilik. Nusuk atau menusuk? Sembunyi. Sembunyi balik pintu. Ya, buat itu. Bini terkejut. Beranak tu. Bahaya walau gugur. Terkejut. Tu hal terkejut balik pintu. Hal terkejut tu. Tok Qadhi telefon. Hello puan. Ni puan Salmah. Ya, puan Salmah. Ni nak beritahu ni, tolong mai ke majlis agama, bab suami puan nak nikah dua. Beranak tu.
Kejut bini menikah tu, anak 5. Pak Ayah senyum, Pak Ayah dia tahu senyum. Dia mengikuti perkembangan semasa. Saya dah sebut lama orang minta maaf tuan-tuan. Program itu tidak melahirkan sesiapa. Dia melahirkan hanya bintang dan juga kemasyhuran. Malah kami banyak-banyak. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ibu tidak akan melepaskan anak dia. Apa pun berlaku, dia tak akan lepas anak dia. Hak lemah dalam sungai. Dulu kami cari di Bali. Ayat tiba-tiba naik. Mak dengan anak tengah duduk di tepi sungai. Hanyut tu kami pergi cari. Jumpa. Mak pegang anak tak lepas. Apa berlaku, mak tak lepas. Tengok accident. Mak pegang anak rapat. Tak lepas tu. Apa berlaku, mak takkan lepas anak. Quran sebut. Kiamat ni takut punya pasal mak lepas anak. Allahu Akbar. Hak nyusu lepas anak sedang disusukan. Takutnya kiamat. InsyaAllah kalau kita beriman dan Islam, kita takkan melihat kiamat. Orang kafir, syirarun nas, manusia jahat kafir sahaja akan melihat kiamat akan berlaku. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis-habis jadi kita berhenti dulu sampai masanya dah 96 minit. Kita akan sambung nanti hari Sabtu minggu yang ketiga. Kalau tidak apa-apa berlaku lah, kita doa mudah-mudahan tak berlaku lah sebagaimana apa berlaku di Napuh itu, di tempat-tempat lain. Hati-hati ambil tiba, jangan kita jadi macam tu. Jadi macam tu, tutup semula. Okey, kita berhenti. Tidak ada jawapan soalan pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.